Baik, kembali kepada persoalan ayat yang dibacakan tadi. Sebelum pergi kepada ayat, surah ini sebenarnya adalah surah berangkai. Maksud surah berangkai, dia mempunyai tema yang hampir sama dengan dua surah sebelumnya. Surah Al-Qasas sebelumnya adalah surah An-Naml, surah semut. Sebelum surah An-Naml adalah surah Asy-Syu'ara, surah kisah para penyair. Jadi dalam surah Asy-Syu'ara, dalam surah An-Naml dan datang surah Al-Qasas, tiga surah berangkai ini mempunyai tema yang hampir sama, yang ingin diceritakan dan dipersembahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Qasas, dia ada penceritaan mengenai Bani Israel. Mengenai Bani Israel. Sebelum ni pun kita dah belajar banyak tentang kisah Bani Israel di awal surah-surah yang lain. Contoh, dalam surah Al-Baqarah banyak cerita pasal Bani Israel. Dalam surah Ali Imran ada cerita Bani Israel. Bahkan tidak berkehabisan dan berkeputusan. Dalam Al-Quran cerita tentang Bani Israel, tapi datang surah Al-Qasas ni, dia tambahkan ilmu dan pengetahuan kita tentang Bani Israel. Antara lain yang ingin diberitakan oleh Allah ialah dia nak habaq bahawa Bani Israel ni telah lama Islam. Bani Israel ni sejak dahulu telah mengenal apa yang disebut sebagai syariat ataupun agama, mengikut nabi-nabi dan rasul-rasul, sehinggakan sebelum kedatangan Nabi Allah Musa lagi. Sebab ayat yang kita nak baca ni cerita pasal Nabi Musa. Tapi nak habaq, sebelum Nabi Musa tu, Bani Israel sebelum ni dah memang beriman pun kepada Allah dan mengikuti agama dan syariat daripada nabi-nabi sebelumnya. Contoh, bermula daripada keturunan nenek moyang mereka. Siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dah mendakwahkan mereka tentang Islam, tentang agama. Bahkan sehingga hampir-hampir puncak pengakhiran hayat kehidupan Nabi Ibrahim pun, kalau kita baca, di sisinya ada anaknya Nabi Ishak, adanya Nabi Yakub. Apa antara pesanan terakhir Nabi Ibrahim? Janganlah kamu mati kecuali dalam agama Islam. Maksudnya mereka dah kenal Islam dan Nabi Ibrahim berpesan supaya berpegang teguh dengan agama dan ajaran Islam. Wafat Nabi Ibrahim secara ringkas, anak dia yang menyambung. Siapa? Nabi Allah Ishak. Mereka kenal Islam, kenal agama, kenal syariat. Wafat Nabi Ishak disambung oleh Nabi Allah Yakub. Benda yang sama berlalu dan berlangsung. Habis Nabi Allah Yakub, anak dia Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Tetapi satu benda kita kena ingat dari sudut perspektif sejarah. Sebab Nabi Allah Yusuf, keberadaan beliau di mana? Di bumi Mesir. Dan selepas wafatnya Nabi Yusuf, nak datangnya, nak terutusnya Nabi Allah Musa tu mempunyai rentang ataupun tempoh masa yang agak panjang. Bila last wafat Nabi Yusuf tu, nak mari Nabi Musa ni, dia ada rentang masa. Bila berlakunya rentang masa untuk satu tempoh yang lama ataupun agak panjang, itulah yang berlaku kepada manusia pada kebiasaannya. Ada di antaranya yang sudah melupai ajaran-ajaran dan syariat sebenar sebagaimana yang diterima daripada Nabi atau Rasul sebelumnya. Ada yang jenis manusia, walaupun dia beragama, tapi sifat suka menambah-nambah, suka mengurang-ngurang. Contohnya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ataupun melakukan penyelewengan terhadap makna-makna dan tafsiran bagi
akidah ataupun syariat pada masa tu. Walaupun tak ada kitab lagi yang turun ni, nak turun kitab hafaz nanti mari Nabi Musa. Tapi itulah yang berlaku. Jadi poin di sini ialah bila terutusnya Nabi Allah Musa alaihi salam, salah satu pointer tempat dakwah Nabi Allah Musa alaihi salam ialah nak memperbetulkan kembali apa yang menjadi kesalahan yang telah dilakukan oleh Bani Israel sebelum ini. Maksudnya dari sudut tadilah, mereka dah Islam, tapi bila rentang masa tu lama nak mari Nabi Musa, ada mereka buat hal yang macam-macam. Sama ada melakukan penambahan atau pengurangan. Jadi nombor satu dakwah Nabi Musa ialah nak betulkan balik kepada kaum dia Bani Israel. Dan yang kedua ialah dakwah Nabi Musa terhadap bangsa Kipti dan pemimpin mereka. Siapa pemimpin bangsa Kipti? Fir'aun. Tempat baginda dilahirkan, tempat baginda dibesarkan, tempat baginda bermukim tu, bumi Mesir. Jadi ada dua sasaran dakwah yang kena dilakukan oleh Nabi Musa. Ini benda yang sama yang berlaku kepada Arab musyrikin Mekah dulu. Benda yang sama. Contoh, paling last pun kalau kita tarik dan naik susu galur bangsa Arab ni, dia juga akan sampai kepada Nabi Ibrahim, tapi jaluran dia melalui Nabi Allah Ismail. Cuba tuan-tuan tengok dalam sejarah, selepas Nabi Ismail, untuk bangsa Arab tak akan ada seorang Nabi dan Rasul pun celah tu. Akan datang siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh bayang tak tempoh masa yang begitu lama nak mari Nabi Muhammad tu, hak last pada depa Nabi Ismail. Macam-macam boleh jadi sebagaimana umat Bani Israel dulu selepas Nabi Yusuf nak mari Nabi Musa. Jadi itulah hakikat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad, bangsa Arab. Kita tengok benda yang hampir sama. Mereka selalu mendakwa, mereka sering mendakwa mereka adalah anak cucu keturunan Nabi Allah Ibrahim, mereka anak cucu keturunan Nabi Allah Ismail. Ya. Dan kami ini mengikuti ajaran-ajaran dan syariat Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Ini yang saya nak sebut. Setiap dakwaan yang kita buat ataupun kita presentkan pada orang lain perlu ada bukti. Jadi kalau dia nak dakwa pada masa itu mereka mengikuti ajaran Nabi Allah Ibrahim, kita tengok contoh dia. Nabi Ibrahim mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah dengan cara yang sebenar, tanpa adanya isu-isu yang membabitkan kesyirikan pada Allah. Tapi hakikatnya yang berlaku kepada Arab musyrikin Mekah, dah lama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tinggal, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, apa yang berlaku? Mereka rata-rata adalah golongan yang menyembah berhala, menyembah patung-patung. Inilah yang disebut isu kesyirikan. Selain mereka beriman kepada Allah, selain mereka berdoa kepada Allah, tetapi mereka menjadikan patung-patung idola dan berhala mereka, yang entah mungkin ada yang dibuat daripada batu, ada yang dibuat daripada kayu, ada yang dibuat daripada tanah, ada yang dibuat daripada kurma dan sebagainya. Menjadikan mereka sebagai tempat permohonan, tempat wasilah selain daripada Allah. Ini isu syirik. Tuan-tuan, kalau dipertanyakan adakah benar Nabi Ibrahim mengajarkan hal tersebut pada mereka? Maksudnya kalau kamu nak minta pada Allah, kamu nak bermohon pada Allah, kamu bangunkan patung-patung berhala. Agak-agak boleh diterima tak jawapan tu? No, walaupun dakwaan kami anak cucu keturunan Ibrahim, tapi syariat yang kamu sambung dan kamu bawa belum tentu yang sebenar dibawa oleh Ibrahim. Begitu juga dengan isu penyembelihan.
Isu korban pun dibawa daripada syariat Ibrahim. Sembelih unta ke, sembelih lembu ke, sembelih kambing. Yang jadi masalah, bila kamu menyembelih masyarakat Arab dahulu, kamu niatkan penyembelihan tu bukan atas nama Allah, tapi kamu niatkan penyembelihan tu atas nama patung berhala Allata, patung berhala Uzza, patung berhala Manat, patung berhala Hubal dan patung-patung lain. Hak ni yang salah, bukan salah pada pengorbanan yang dilakukan tu. Cuma cara dia tak betul. Nabi mari nak betulkan benda ni lah. Begitu juga dengan bab ibadah. Bila kita tengok bab ibadah, haji warisan Nabi Ibrahim, tawaf sa'i warisan Nabi Ibrahim. Tapi corak dan bentuk pelaksanaan haji pada zaman jahiliah, bagaimana keadaan bila mereka tawaf Kaabah? Lagu mana? Tawaf dalam keadaan berbogel, tawaf dalam keadaan telanjang. Oi, tak masuk akal kalau nak kata ni ajaran Nabi Ibrahim. Betul haji ajaran Nabi Ibrahim, cara kamu tawaf ni bukan. Tu kamu buat sendiri-sendiri, kamu reka sendiri-sendiri. Dan kalau kita tengok dalam ayat Quran sebut, mereka buat dua benda lain yang memalukan, menjijikkan. Dahlah tawaf tak pakai apa, sambil tawaf bertepuk-tepuk tangan dan bersiul-siul. Tuan-tuan boleh gambar dalam kepala, ada orang sedang tawaf ni. Kalau tawaf pusuk jantan belakang semak rumah kita tak kisah sangat. Ni tawaf depan Kaabah, rumah Allah, tak pakai apa, duduk bersiul-siul, duduk tepuk-tepuk tangan keliling Kaabah. Satu pemandangan yang jelek dan menjijikkan. Tak mungkin sama sekali untuk diterima bahawa ini adalah peninggalan daripada Nabi Ibrahim. Benar Nabi Ibrahim mensyariatkan haji dan pelaksanaannya, manasik tu. Tapi hak kamu buat ni, kamu reka-reka dah. Kamu reka-reka sendiri. Inilah nak perbetulkan, nak buat haji, buat cara yang sebenar. Pakai kain ihram. Nak tawaf, bacalah tahmid ke, takdis ke, memuji Allah. Bukan duk tepuk tangan, bukan bersiul-siul. Bukan nak tolak ajaran tu, tapi nak betulkan. Begitu juga ada yang style dulu bila balik daripada ihram. Bila balik daripada ihram, ada di antara mereka bila sampai di kediaman atau rumah masing-masing, mereka tak masuk ikut pintu depan. Mereka masuk ikut pintu belakang. Daripada ihram balik sampai rumah ni, kita ni daripada ihram, pintu depan tak masuk, dia masuk ikut pintu belakang. Nah, sebab tu dahulu orang-orang Arab Quraisy ni juga dikenali sebagai Al-Khumus. Al-Khumus. Maksud Al-Khumus ni, orang-orang Arab Quraisy saja bila balik daripada ihram masuk ikut pintu depan. Selain daripada Arab Quraisy, kalau balik daripada ihram masuk ikut pintu belakang. Ini pun mereka reka-reka juga. Sebab tu Allah sebut walaisal birra an ta'tul buyuta min zuhuriha. Tu bukanlah suatu kebajikan atau kebaikan bila kamu mendatangi rumah kamu daripada belakang, daripada pintu belakang. Cerita pasal itulah. Macam-macam mereka. Bab sosialisasi ni tak payah kira lah. Bab berjudi ke, melacur ke, berzina ke, bunuh anak perempuan hidup-hidup ke, tilik nasib ke, bid'ah ke, khurafat, takkan nak kata ni Nabi Ibrahim yang ajak. Memang tak masuk akal. Okey, tuan-tuan boleh nampak dah. Benda yang samalah yang Nabi Musa nak rilis Bani Israel yang ditinggalkan sejak zaman Nabi Yusuf, dan benda yang sama Nabi Muhammad nak rilis yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail tu. Bukan mari nak buang benda tu, mari nak perbetulkan balik. Habaq dengan Allah, jangan buat syirik. Tauhid secara lurus dan murni. Kamu nak sembelih, jangan niat kepada benda lain, niat kepada Allah. Bukan nak buang ibadat korban tu, ibadat menyembelih tu. Nampak tak dua sisi persamaan?